Hai, Assalamualaikum and welcome to Automology Channel. Untuk video kali ini memang special sikit sebab Pika dapat kereta yang kebiasaannya menjadi kegilaan ramai orang muda dekat Malaysia. Tak lain tak bukan kereta ni nampak tak logo kuda tengah berlari tu? Kuda-kuda lari gagah berani. Iaitu tak lain tak bukan kereta Ford Mustang 2.3 EcoBoost tahun 2019. Jadi tanpa kita buang masa, jom kita tengok video ni sampai habis. Sekarang Pika nak buat review tentang Ford Mustang 2.3 EcoBoost ni daripada dia punya exterior dulu. Tetapi sebelum Pika teruskan, Pika nak ceritakan sedikit lah tentang sejarah ringkas Ford Mustang ni. Sebenarnya nama Ford Mustang tu sendiri, Mustang tu merupakan sama seperti dia punya logo ni. Iaitu Mustang tu adalah sejenis kuda. Dan lagi satu, ia merupakan nameplate Ford yang paling lama dan juga paling ikonik dalam sejarah. Yang mana generasi pertama Ford Mustang dibina pada tahun 1964 dan sekarang tahun 2022 dah pun masuk generasi ke-6. Lagi satu, bagi American, kereta Ford Mustang ni dia termasuk dalam kategori Pony-Car. Pony-Car tu maksud dia affordable, iaitu mampu milik. Tapi bagi American lah, mampu milik, performance oriented. Lepas tu dia punya overall look tu adalah lebih kepada sporty, yang mana bentuk dia, kalau korang perasan untuk Pony-Car, dia punya bahagian depan, dia punya hood panjang dan dia punya belakang, dia punya deck tu pendek. So tu adalah sedikit tentang sejarah ringkas lah. Dan sekarang Pika akan teruskan dengan dia punya exterior. Jika dilihat daripada bahagian depan, memang Pika in love sangat dengan kereta ni. Sebab memang Pika suka sangat dengan dia punya design yang memang sangat sporty dan nampak sangat elegan. Kalau bila kita tengok ni, memang kita dah tahu ini adalah kereta Ford Mustang. Sebab mana-mana Mustang pun memang dia masih lagi mengekalkan signature look sebuah Mustang. Yang panjang macam tu, alright, dan dengan logo kuda tengah berlari dekat depan ni. Dan yang paling Pika suka, dekat bahagian lampu dia ni yang sangat kecil, runcing, yang nampakkan lagi kereta tu lagi garang. Untuk bahagian tepi, tayarnya adalah dia menggunakan rim 19 inci. Dan dia ada side skirt yang memang sangat-sangat cantik. Dan korang boleh perasan lah, kereta ni dia hanya mempunyai 2 pintu. Dan dia ni adalah kereta RWD, iaitu rear wheel drive. Yang dekat sini, bahagian minyak, dia punya tangki minyak berada pada kedudukan sebelah kiri. Dan dia punya kapasiti untuk minyak adalah 58 liter. Sekarang jom kita ke belakang pula. Untuk bahagian belakang ni, Pika memang suka sangat dia punya design, dia punya overall look daripada belakang. Yang mana kalau korang perasan, Ford Mustang ni dia masih lagi mengekalkan dia punya iconic look dekat belakang ni. Signature look dia iaitu menggunakan triple lights. Yang sini adalah dia punya signal dan dua ni pula adalah untuk dia punya bahagian brake. Dan logo dekat sini disebabkan ini adalah 2.3. So korang boleh tengoklah dia punya logo adalah seekor kuda. Berbanding dengan kalau 5.0 punya Ford Mustang, dia punya logo dekat sini adalah GT. Tu yang bezakan. Dekat bahagian exhaust pula, dia menggunakan dual exhaust with chrome tips. Dan sekarang kita akan tengok dia punya boot size. Yang mana kalau contoh, kalau korang nak buka, tekan je butang kat bawah ni. Dia akan terus terbuka. Tada! Dia punya boot size adalah 382 liter ataupun bersamaan dengan 13.5 cubic feet. Sekiranya kalau korang tengok dia punya boot size daripada angle macam ni, mungkin korang akan kata yang dia punya boot size ni tak besar pun. Sebenarnya mungkinlah benda tu korang nampak tak besar disebabkan oleh dia punya design tu, yang mana dekat tengah ni agak kecil disebabkan oleh dia masih lagi nak mengekalkan dia punya signature light dekat belakang ni kan. So dekat sini memang agak kecil, tapi sebenarnya dia besar ke belakang.
So basically kalau let's say korang nak letak barang-barang macam bag medium size, luggage yang besar pun tak ada masalah sebenarnya. Okay. Okay, tadi Pika dah pun explain tentang exterior kereta ni. So sekarang jom kita masuk tengok dekat bahagian dalam kereta pula. Ha, ni yang cantiknya dekat sini. Frameless. Walaupun ini adalah kereta performance car, tapi apa yang Pika boleh cakap, the moment bila Pika masuk dalam kereta ni, Pika boleh rasa selesa tau. Mungkin juga sebab dia menggunakan full leather punya seat, okay, dan dia adalah semi bucket. Jadi masih lagi rasa selesa dan rasa macam kena peluk gitu. Alright, so sekarang kita tengok pula dekat bahagian steering. Dekat sini yang paling Pika suka lah sebab dia ada logo kuda tengah berlari tu. Okay. Dan ada lagi lah butang-butang lain yang korang boleh nampak dekat bahagian sini. Untuk sini pula, okay, Pika boleh katakan everything adalah soft touch. Even bukan setakat dekat dia punya steering, tapi dekat dia punya dashboard semua pun menggunakan dia punya material adalah soft touch. Okay. So sekarang kalau korang perasan lah kan, kereta ni, tu dia. Dia punya ni untuk handbrake tu masih lagi nampak klasik orang kata. Dan dia pula berada di sebelah kiri. Okey. Dan ni adalah dia punya gear macam biasalah. Okey, lepas ni Pika akan explain lah dia punya driving mode tu dia ada banyak-banyak jenis. Right, so sekarang kita akan tengok dekat dia punya compartment pula. Compartment dia pula tak banyak sangat. Okay, tapi mencukupilah untuk dia punya penggunaan tu kan. Dekat sini dia ada 2 untuk letakkan air. Kalau let's say nak letakkan kunci pun boleh lagi letak dekat sini. Dia ada kompartmen kecil dekat depan ni. Dan ada jugalah kompartmen yang dekat bahagian sini. Dia punya size tu memang just nice je. Bolehlah letak handphone korang pun muat dekat dalam ni. Dan dia ada juga USB port semua kan. Okay. Dan dekat bahagian tepi ni pula dia punya kompartmen tu pun tak besar, okey. Cuma muat dalam 2 botol air kecil sebab dia macam ke dalam gitu. Ataupun let's say korang nak letakkan mask ke, bolehlah juga letak dekat sini. Sebab memang seriously dia punya kompartmen sini tak adalah besar sangat. Okey. Okey, sekarang kita akan tengok dekat dia punya bahagian infotainment pula. Okey, dekat sini sebenarnya dia menggunakan ni semua adalah touch screen. Dia ada audio, climate, phone, navigation, mobile apps pun ada. Dia ada juga Apple CarPlay. Alright. Dan dekat sini pun ada juga setting lah. Maksudnya nak setting dekat bahagian sini pun boleh. Dekat bahagian driver, iaitu dekat steering wheel pun ada juga dia punya butang-butang untuk korang adjust mana-mana tu kan. Dan apa benda yang Pika paling suka tentang kereta ni adalah dekat bahagian sini. Yang mana dia punya seat ni, kalau lah contoh kan dengan Malaysia keadaan yang sangat panas ni kan, kadang-kadang rasa macam seat tu panas dia, betul tak? Dekat sini dia boleh adjust tau. Yang mana seat orang depan ni, bahagian driver dengan bahagian penumpang depan ni, mereka boleh rasa sejuk je dekat bahagian bawah ni. Tapi kalau rasa macam panas lah kan, nak panas sikit ke ataupun rasa sejuk ke, tambah je lah yang ni untuk panaskan bahagian bawah ni, which is memang sangat best, selesa sangat sebab rasa sejuk daripada aircon dan juga daripada bawah. So Pika dah pun explain depan, jom kita pergi ke bahagian belakang pula nak tengok keselesaan tu macam mana. Nak masuk tu susah sikit. Yang ni agak struggle sikit lah nak masuk. Orang yang saiz kecil boleh lah kot. Aduh. Okey, dia punya headline ni kalau dekat belakang ni memang rendah. Dan lagi satu silau. Kan? Cuba tengok dekat sini. Tengok nampak tak position Pika ni macam mana? Kalau korang macam nak tidur dekat belakang ni kan, memang kurang selesa sikit lah. Tapi overall dia punya seat tu just nice je sebenarnya. Kita tengok pula dia punya kompartmen pula. Dia punya leg room tu agak sempit jugalah, tapi still dia ada juga letak lagi kompartmen dekat belakang-belakang ni. Alright. Dan overall dia punya seat, sebab seat dia ni adalah leather, jadi memang agak selesa jugalah. Cuma tak selesa mungkin daripada segi dia punya size sikit. Okay, tapi but overall just nice je. Cuma tu lah, mungkin lah kalau orang yang tak ada family, okay, mungkin ada pasangan suami, isteri kan, mungkin boleh lah kot. Tapi kalau macam ada anak kecil tu, mungkin korang akan consider sikit lah. Tapi you know, macam kalau orang yang berkemampuan, kalau korang mampu beli kereta ni,
Mungkin ini bukanlah kereta daily use korang, betul tak? So, sekarang jom kita tengok Pika test drive kereta ni pula. Okey, sekarang Pika nak test drive kereta ni, yang mana Pika masih lagi dalam driving mode normal. Okey. Tapi sebelum tu Pika nak cakap jugalah tentang enjin kereta ni, yang mana dia menggunakan 2.3 liter turbocharged 4 cylinder 10 speed automatic gearbox with pedal shifter. Okey. Lagi satu, kereta ni dia boleh menghasilkan 310 horsepower pada 5,500 RPM dan 475 Nm of torque. Jadi bila kita tengok pada dia punya horsepower, torque dia apa semua tu, okay, mestilah korang nak tahu kan dia punya top speed tu berapa. Sebenarnya top speed dia adalah 233 km per jam. Amazing kan? Okay, untuk pengetahuan korang, kereta ni sebenarnya dia mempunyai 5 driving mode, iaitu normal, dia ada sport plus, dia ada race, okay, dia ada untuk wet dan juga snow. Dan sekarang Pika masih lagi dalam mode normal. Right. So Pika nak test jugalah dia punya, dari segi dia punya pickup, handling dan juga dia punya overall performance tu kan. Macam mana dekat bandar apa semua, dan Pika akan bagi tahu jugalah dekat korang semua, okay? Okay, so sekarang Pika nak try dia punya race mode. Untuk ni kita boleh pakai dia punya track apps. Dekat Ford Mustang ni ada track apps yang mana korang boleh tengok berapa kelajuan yang korang boleh buat. Sebab kalau diikutkan, kereta ni dia boleh memecut daripada 0 sampai 60 mph ataupun 100 km sejam tu dalam masa in between 4.9 saat sampailah 5.2 saat. So sekarang Pika nak test dia punya acceleration time. Okay, so lepas ni kita akan tengok macam mana dia punya performance. Okay, sekarang Pika nak bagi tahu dia punya overall performance semua. Daripada segi bila Pika pecut tadi, memang terbaik sangat dia punya handling. Sebab contohnya kalau bila Pika tukar kepada sport plus ataupun race mode kan, automatic Pika akan dapat rasakan yang dia punya steering wheel ni akan jadi agak berat sikit. Lepas tu dia punya traction, stability and dia punya handling semua memang sangat terbaik. Memang sesuai lah dengan dia sebagai kereta, apa orang kata, performance car. Okay. Dan daripada segi visibility, visibility tu memang sangat penting. Visibility dia pula, Pika boleh pujilah kereta ni. Walaupun dia punya depan, dia punya hood tu agak panjang, tapi kita tak terasa sangat tau. Okay. Dan daripada yang belakang pula, visibility dia memang sangat bagus. Sebab almost tak ada dia punya blind spot tu. Sebab dia punya cermin dekat belakang tu memang besar. Dia punya size dengan kita boleh tengok daripada cermin ni pun memang tak ada masalah. Boleh nampak overall. Memang almost tak adalah dia punya blind spot tu. Performance juga. Jadi dekat sini mestilah ada juga yang tanya kan, Kak Pika, macam mana dengan dia punya penggunaan minyak? Yang ni Pika boleh terus terang lah. Sebenarnya kereta ni dah namanya pun performance car, dia kurang sesuai lah untuk penggunaan dalam bandar ataupun daily use car. Dia memang tak sesuai sangat. Okay? Kurang sesuai lah, unless kalau orang tu berkemampuan, betul tak? Yang mana dia punya penggunaan minyak tu adalah sekitar 8.6 liter bagi setiap 100 km. Tapi kalau average combine, kalau korang gunakan dekat bandar, dekat highway semua kan, kalau average combine adalah sekitar 12.6 liter bagi setiap 100 km. Jadi maksud dekat situ, kereta ni of course lah bukan kereta yang jimat minyak. Tetapi macam yang Pika selalu bagi tahu, kalau seseorang tu mampu untuk memiliki kereta ni, korang memang takkan pernah kisah pun tentang penggunaan minyak dia. Nak selenggara apa semua, memang korang tak akan pernah kisah pun. Sebab korang dah mampu kan untuk bela benda ni. Betul tak? So, sekarang mesti ada juga yang tertanya, Kak Pika, macam mana pula dengan dia punya harga? Okey, sebenarnya harga kereta ni sekarang dengan dia punya mileage yang masih lagi rendah, baru 2,500. Dia punya mileage ni, korang bolehlah dapatkan kereta ni dekat Bumi Muhibah di Bangi. Korang boleh contact Encik Din, yang mana Pika akan letakkan dia punya contact detail semua dekat description dekat bawah.
Dan harga kereta ni, harga kereta ni adalah RM315,000. Nego. Kalau korang memang minat sangat kereta ni, nak tanya apa-apa pun, bolehlah korang kontak Encik Din di kontak detail dekat bawah. Okey? Okey, Pika dah pun bagi review Pika dan juga pandangan peribadi Pika tentang kereta ni. So, apa pula pandangan korang tentang kereta Ford Mustang 2.3 EcoBoost ni? Pika pun nak tahu juga kan apa pandangan korang tentang kereta ni. Okey. So, apa pun jangan lupa untuk bagi komen korang di bawah. Tapi sebelum tu, jangan lupa juga untuk tekan butang subscribe, support channel kami iaitu channel Automology. Okay, dan juga tekanlah butang share dan juga tekan butang like tu, dan juga tengok semua video-video yang ada dalam channel kami ni. Okay, so apa pun itu sahaja video kami untuk kali ini. Jumpa korang lagi in our next video. So see you soon. Pika nak sambung drive kereta ni, nak sambung lenjan kereta ni. Alright, so see you soon. Bye.